Hai, Assalamualaikum semua. Kembali lagi kita dekat Bycam Studio. So, pasukan Terengganu sekarang kita boleh tengok adalah antara pasukan yang sedang rancak membuat persiapan bagi menghadapi saingan musim baru Liga Super untuk 2022. So, untuk musim ni tiada perubahan besar berlaku pada skuad TFC kali ni. Mereka masih lagi mengekalkan majoriti pemain yang bersama dengan pasukan pada musim lepas. Untuk pemain tempatan, dua pemain sudah sah meninggalkan pasukan Terengganu, iaitu Nasir Basharuddin dan juga Muhammad Fauzi. Manakala Adib Zaiduddin dibawa masuk dari JDT2 bagi mengisilah kekosongan yang ditinggalkan oleh Ahmad. So, itu cerita untuk pemain tempatan. So, jadi macam tak banyak berubah mana pun. Dua keluar, satu masuk. Lepas tu, 4 pemain dari TFC2 sah dinaikkan pangkat lah untuk beraksi bersama pasukan utama TFC. So, buat apa susah-susah cari pemain kalau feeder club ada pemain yang bagus-bagus kan? Kasih up je lah kan? Settle masalah. Itulah untung kalau ada feeder club, kalau pandai manage. Tapi berbeza pula cerita untuk pemain import Terengganu. Pada kali ini, TFC membuat keputusan untuk melepaskan 4 pemain import mereka, iaitu Makan Konate, Deshi Marcel, Charlie Demuga dan juga penyerang kesayangan penyokong Terengganu, tak lain tak bukanlah, iaitu David Da Silva. So, setakat ni hanya seorang saja pemain import yang dikekalkan, iaitu Habib Harun. Dia seorang je lah yang stay, yang lain semua out. Dan TFC juga telah mengumumkan 5 pemain import baru yang bakal menyertai pasukan pada musim ini. So, siapakah pemain tersebut? Macam biasa lah, tengok dulu video ni sampai habis. So, pemain pertama adalah Pape Diakite. Beliau merupakan pemain import yang berasal dari Senegal dan beraksi di posisi bek tengah. So, berusia pada umur 30 tahun dan mempunyai ketinggian 1.94 meter. Hui, tinggi player ni. Memang sesuai sangatlah untuk TFC. Maklumlah TFC ni ramai sangat pemain yang kecil-kecil. Kena bola tinggi sikit, habis. Lagi-lagi time set piece lah. Mudah sangat bocor. Jadi dengan kelebihan yang ada pada Diakite ni, dapatlah sedikit bersebanyak menutup kekurangan pada musim lepas, terutama melibatkan perebutan bola di udara. So, untuk rekod, beliau pernah bermain di Liga Belgium ketika mewakili pasukan Royal Antwerp pada tahun 2013 sehingga 2015 dan berjaya membuat sebanyak 34 penampilan bersama pasukan tersebut. Selain itu, beliau juga pernah beraksi bersama dua pasukan gegasi Liga Utama Vietnam, iaitu pasukan Ho Chi Minh City dan juga Saigon FC. Malah beliau juga turut berpengalaman lah beraksi dalam pentas AFC ni. Jadi melihat kepada pengalaman yang ada pada Diakite ni, aku yakin beliau mampu untuk memberikan satu impak yang positif untuk pasukan TFC. Jadi untuk musim ni, beliau bakal menyarung jersey bernombor 44. Next, pemain yang kedua adalah Kepah Sherman. So, bagi aku Kepah ni tak perlu diperkenalkan lagi lah, sebab satu Malaysia dah kenal siapa Kepah Sherman ni. So, tahun ni dah masuk tahun ke-6 lah beliau bermain dekat Liga Malaysia. Dan TFC merupakan pasukan keempat yang beliau mewakili sepanjang tempoh di Malaysia. Jadi pada tahun ni beliau sudah berusia 30 tahun dan bermain di posisi penyerang. Untuk musim lepas, beliau telah membuat 23 penampilan bersama dengan pasukan Kedah dan menjaringkan 14 gol. Untuk rekod juga, beliau juga pernah memenangi anugerah kasut emas pada tahun 2019 dengan 14 gol ketika mewakili pasukan PKNS. Jadi dah terbuktilah yang si Kepah ni memang berbisa spesies kaki gol. Tak kisahlah orang duk kata import kita semula ke apa ke, kalau dah terbukti dia tu padu, tak salah lah kalau tim tu ambil kan. Kalau import baru sekali pun belum tentu dia boleh adapt dengan sesuatu ni Liga Malaysia ni. Nanti tak pasal-pasal kena scam. Baik pilih saya Ahmad, pilih yang dah proven dekat Liga Malaysia ni kan. So, pada musim ni beliau akan menjarung jersey bernombor 9. Next, pemain yang ketiga adalah Kipre Cheche. Bagai sirih pulang ke ganggang, kejutan lah kan berlaku apabila Kipre dia buat keputusan untuk pulang semula mewakili TFC pada musim ni. So, Kipre ni merupakan seorang pemain yang cukup sinonim lah di kalangan penyokong TFC, sebab beliau pernah mewakili lah TFC ni pada tahun 2017 sampailah 2019 sebelum berhijrah lah ke pasukan Kedah pada tahun berikutnya. Untuk musim lepas, beliau telah membuat penampilan sebanyak 26 kali dan menjaringkan 11 gol dan melakukan 13 assist. Satu rekod yang cukup baik untuk seorang pemain yang bakal berusia 35 tahun pada tahun ini. Jadi apa yang aku harapkan, kepulangan Kipre pada kali ini tak menjadi satu kepulangan yang sia-sia lah. So harap-harap dia dapatlah perform macam season lepas. Lagi-lagi season ni jumpa balik partner lama dia, si Kepah tu kan.
Dari Kedah bertemu semula dekat Terengganu. Harap gandingan duo ni mampu jadi gandingan berbisa lah dekat TFC kan. Dan pada musim ini beliau bakal menyarung jersey bernombor 23. Next, pemain yang keempat adalah Luke Woodland. Beliau merupakan pemain utama yang mewakili skuad kebangsaan Filipina dan sebelum ini beraksi di Ratchaburi Midtjylland dalam Liga Utama Thailand. Berusia 27 tahun, memiliki ketinggian 1.83 meter dan beraksi di posisi centre back. Kalau ikutkan kan, ini bukan first time lah dia bermain kat Malaysia. Sebab sebelum ni, tahun 2019, beliau pernah mewakili pasukan KL City. Pada musim tersebut, Woodland telah membuat 16 penampilan dalam saingan Liga Super. So, pengalaman beraksi dekat Liga Malaysia sebelum ni kan, sikit sebanyak dapatlah membantu Woodland ni untuk mempercepatkan proses penyesuaian lah dengan skuad TFC. Kalau ikutkan Coach Nafuzi ni sebenarnya dah lama dah usia player ni kan, sebab beliau pernah berminat lah untuk sign Woodland sebelum ni. Tapi sayangnya musim lepas pemain tersebut telah pun dipancing oleh pasukan dari Liga Utama Thailand. Tapi tak apalah kan, tak dapat musim lepas, musim ni pun finally dapat akhirnya. Jadi menarik untuk kita lihat sejauh manalah keupayaan Luke Woodland ni kan. Jadi untuk musim ni beliau bakal menyarung jersey bernombor 14. So lastly, pemain yang kelima adalah Manuel Ott. Beliau adalah pemain import kedua yang disign dari Filipina dan juga merupakan pelengkap lah bagi kesemua import skuad Terengganu FC pada musim 2022. Berusia 30 tahun, memiliki ketinggian 1.72 meter dan bermain di posisi tengah. Pada musim lepas, beliau mewakili pasukan Melaka United dan menjadi antara tonggak penting yang membantu Melaka layak ke separuh akhir Piala Malaysia. So untuk musim ni beliau akan mengisi kota pemain ASEAN yang ditinggalkan oleh Charlie De Murga. So apa yang aku suka lah tentang Manuel Ott ni kan, aku suka dia punya ability dia untuk skor dari jauh. Memang dia ni kaki shoot dari jauh lah. Sebab musim lepas kan, berapa kali dia berjaya lah untuk skor dari jarak-jarak yang jauh kan. Kalau ikutkan penyokong-penyokong Melaka ni, memang nak sangat Manuel Ott ni stay. Tapi beliau dah decide untuk join TFC pada musim ni. So untuk musim ni aku harapkan dia dapat perform dengan TFC dan aku nak tengok juga dia skor dari jauh macam time main kat Melaka dulu. So musim ni beliau bakal menyarung jersey bernombor 8. Jadi itulah dia 10 pula 5 pemain import baru untuk pasukan TFC. Macam padu tak padu import TFC musim ni? Jangan lupa komen dekat bawah, okey? So, itu saja segmen untuk video kali ini. So, aku harap semua boleh like, subscribe, share and comment. So, kita jumpa untuk next video. Assalamualaikum. Peace.